masuk syurga, tiada binasa kemudahan mereka itu, dan tiada habis-habis. Tu dia tara orang lama terjemah. Bahkan makin lama makin bertambah sega, jua tiada buruk pada pakaian mereka tu. Lagi lama, lagi tua, lagi bergetah. Lagu tu faham? Hak tu hak duduk dunia ni tak ada lagi tua, lagi teruk. Hak dalam syurga tu lagi lama, lagi bertambah baik mereka itu. Maknanya lagi lama, lagi bergetah. Muda-muda, lagi dia tua, lagi nampak sega. Lagi tua, lagi nampak sega. Lagi nampak tua, lagi nampak sega. Dan tiada buruk pakaian mereka itu. Pakaian yang mereka pakai, walau lama mana pun tidak akan lusuh. Itu hadis yang pertama. Kata Abu Isa, bermula ini hadis gharib. Dan ada datang riwayat lain begini katanya. Ada riwayat lain pula kata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal. Abu Hurairah juga. Tadi pun hadis Abu Hurairah juga. Tu orang tak mau pakai Abu Hurairah ni macam mana ni? Ada orang tak mau pakai, siapa dia? Syiah. Hadis yang Abu Hurairah riwayat tolak terus. Hadis yang Abu Hurairah riwayat tolak terus. Tuan-tuan cuba baca ni. Kita duk baca ni lama mana dah tuan-tuan. 4 tahun ke 3 tahun dah saya duk ngajak tuan-tuan ni. Daripada muka surat 1 sampai muka surat 38. Kita mengaji ni lama dah tuan-tuan ni. Faham tak faham belakang kira lah. Faham tak faham belakang kira, tak faham apa kitab tak ada. Hak tu belakang kira. Janji kita mengaji. Kita duk baca hadis banyak ni, kita duk nampak Abu Hurairah dia duduk dengan Nabi. Saya kata dah kat tentara itu, Abu Hurairah ni orang susah. Dia duduk dengan Nabi. Bila dia duduk dengan Nabi, kerja Abu Hurairah, bila dia dengar saja satu hadis yang Nabi sebut, dia balik, dia akan sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Akan sampaikan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang lain. Tuan-tuan bayang tengok Imam Al-Bukhari nak bukukan satu kitab Sahih Al-Bukhari tu tuan-tuan. Tuan-tuan bayang tengok, nak boleh buku tu, betapa lamanya Imam Bukhari mengambil masa tuan-tuan. Yang dia bubuh dalam kitab Sahih Al-Bukhari tu bukan semua hadis yang ada, sebahagian kecil saja yang sahih. Sebelum dia nak bukukan, dia akan sembahyang dulu 2 rakaat, baru dia mula menulis. Kita hari ni yang duk condemn ulama-ulama ni, duk ngarang kitab lok-lak tak ada dah. Serenggiang lagu tu, tangan duk sebelah tulis. Imam Bukhari nak karang kitab dia, sembahyang dulu, ambil ayat sembahyang pohon hidayah daripada Allah, pohon petunjuk daripada Allah. Dia bukan main ambil saja no, kena mengembara pi dekat sini, pi dekat sini, pi dekat sini, semata-mata satu hadis. Pi pula tengok Tok Syekh tu seorang, dia mohong unta dia. Unta dia mohong. Imam Syafi'i, Imam Bukhari kata, lembu yang duduk depan mata dia pun dia berani mohong, tambah hadis Nabi yang aku tak tahu ni dia kata lagi mohong. Patah balik pula. Sekarang mai dekat kita baca tuan-tuan. Cuba tanya tengok ahli keluarga Imam Bukhari berapa royalty yang mereka dapat. Ulama dulu karang ada royalty ada tak? Ada royalty tak tuan-tuan mereka karang ni? Tak ada. Yang mereka susah payah habiskan umur mereka untuk buat kitab ni untuk apa? Kenapa? Semata-mata nak mencari keredaan Allah Ta'ala. Mana ada royalty? Kita hari ni buat, ada royalty? Ada. Kita buat yang ni ada royalty, buat yang ni ada royalty. Buat CD ceramah ada royalty, buat kitab ada royalty, semua royalty hari ni. Tapi Imam Bukhari yang buat kitab tu ada royalty tak? Tak ada. Untuk apa? Nak mencari keredaan Allah. Imam Syafi'i buat kitab Tuan-tuan jangan duk pergi baca lah tuan-tuan tak faham. Ambil cucu Tok tu dulu. Cucu dia siapa dia? Matla'an Badrain, Bughyatul Tullab. Ambil cucu Tok tu baca dulu. Tu pun tak faham. Nak condemn Imam Syafi'i. Depa buat kitab ada royalty tak tuan-tuan? P. Ramlee buat filem, lama mana dah P. Ramlee tak ada.
Orang duk tengok lagi Imam Abani Piramli punya filem. Sampai lah ni anak-anak cucu dia dapat royalty. Sudirman nyanyi lagu Cauket Road, Cauket Road, Cauket Road, Cauket Road. Ada yang pakai kacamata, ada yang tak ada mata, ada yang biji mata, semua ha 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 ha. Sampai hari ni keluarga dia dapat royalty lagi. Ustaz Asri Rabbani Merdula fasyahdu yang pergi takkan kembali sampai hari ni anak bini dia dapat royalty. Kita buat di dunia hari ni semua ada kepentingan royalty. Dakwah royalty dapat. Ustaz yang main ceramah balik sama envelope dapat tuan-tuan. Tak bagi tak main dah. Minta dak langsung. Saya telefon seorang ustaz kawan ni nak panggil ceramah tempat saya. Tak mau habaq lah ustaz tu siapa dia. Kawan saya jugalah. Syekh tak boleh main ceramah tempat nak. Oh boleh. Ustaz Usam punya pasal kita pi. Jangan nak tanya siap-siap lah hantar ni. Saya jenis tu tuan-tuan. Saya jenis tu saya Pak Mati. Saya jenis tanya terus. Siapa yang nak main ceramah tempat saya tanya terus. Rumah Hana di Kok Diang. Kok Diang nak Pondok Tambalan. Pondok Tambalan. Kok mana lah? Kat Changlun Sempadan Palik. Jauh lah. Jauh entah nak ambil berapa. Tanya terus. Saya jenis saya panggil orang ceramah, saya tanya terus. Tapi kalau orang panggil saya ceramah, saya tak suka orang tanya. Tak jadi macam mana tu. Semua benda tu timbul fitnah. Macam baru ni saya marah dekat satu pengajar tu. Kat 20 kali tanya saya, ustaz nak banyak mana? Ustaz nak banyak mana? Mula telefon, bagi tarikh. Ni nak tanya ustaz banyak mana ni? Saya kata, yang tu terpulang lah. Saya melawak dengan dia, bagi lebih, alhamdulillah. Bagi tak cukup, tak pergi dah. Dia pun gelak. Tak saya cakap, macam tu saya, bakti saya mulut jenis luk-lak. Saya bukan arti serius. Tuan-tuan kalau panggil saya ceramah sejam, tuan-tuan suruh saya serius, saya tak mahu. Saya tak boleh, kalau saya ceramah, saya tak boleh saya rasa rimeh macam mana kalau saya serius. 20 minit jadi, tuan-tuan tak mengantuk lagi, saya mengantuk siap dah. Kalau seolah saya ceramah melawak 2 jam setengah saya boleh cakap. Cuma saya tak melawak waktu duduk atas ni khutbah. Kalau melawak ke orang kata ustaz ni gila. Khutbah apa duk kokah. Cuma baru ni saya terlepas cakap dekat Perwaja Gurun. Jadi macam mana ada semangat pelik lah itu. Mula-mula tu dia 5 terus. Pasal saya tazkirah tu saya tak puas. Saya naik saya sebut bila mana Nabi Ibrahim tanya anak dia Ismail, ayah nampak, ayah dalam mimpi semalam ada orang suruh sembelih kamu, fanzur ma tara, apa yang pada pandangan kamu, apa dia? Kata Nabi Ismail, sembelihlah ayah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan mendapati saya tergolong dalam golongan orang yang bersabar. Saya kata, tuan-tuan cuba balik tanya anak tuan-tuan nak. Pak nampak malam dalam mimpi orang suruh sembelih hang. Anak kita nak kata apa? Pak makan pil kuda ke? Tu dalam khutbah tu. Terlajak itu ni. Depa pun nak tergelak tak berani dalam khutbah. Saya kata astagfirullah. Saya jenis tak reti serius. Saya cakap tak serius. Saya kata bagilah tuan Haji, jangan duk tanya saya berapa bagilah. Fikir ambil lah saya main daripada sini satu. Bagilah, ikut suka lah. Saya tak nak minta. Bukan nak habang kata kita ikhlas, tak. Kalau letak jadi fitnah. Lepas tu esok dia telefon pula. Agak-agak ustaz nak ambil berapa? Astagfirullah. Saya kata ikutlah saya kata. Tak apa, rasa lega. Jangan nak telefon dah. 3 hari lagi nak ambil. Gamak-gamak ustaz nak ambil berapa? Itu hang kata lega dah. Sampai saya duduk atas highway tu gamak-gamak ustaz nak ambil berapa? Saya kata tu Haji telefon tanya pula, saya patah balik lagi. Dah saya tak ni. Saya jenis tu. Kalau orang panggil saya ceramah tak ada tanya lah. Rimah kita dengar lah tu. Tapi saya telefon ustaz tu. Antara gamak-gamak nak ambil banyak mana? Dia kata nanti anak kira tu.
Saya kata hantar mai dari Kuala Lumpur, tiket kapal terbang nak bagi pergi balik. Hantar sampai sini, anda sediakan satu kereta dan seorang terima untuk hantar. Hotel anda bagi, makan dan tanggung, mai ceramah, esok anda hantar balik. Satu program lah. Gamak-gamak tak ambil minyak lah. Tabak kan lah. Kita pun tak mau lagi, mai tak cukup kawan-kawan duk masa muka lah apa abang. Dia habak, kita terkejut, 3,000. Ni anak-anak bak kata lah, perjalanan kita dakwah ni macam biasa lah Ustaz-Ustaz noh. Kita bukan ada KWSP, bukan ada sok-sok apa kan. Tu lah. Tak ada aku, tak ada dia kata. Ada sok-sok, tak ada apa nak pergi ke kami. KWSP. Saya kata harap insurans kereta lah akan cover kita balik. Tu lah. Anak pun anggap hantar ni adik-beradik anak hantar macam adik anak kan, kita kenal daripada anak tak tok mana tok, alhamdulillah lah kita sahabat. Ni after discount 3,000. Allah, after discount, kalau tak discount apa 4,000. 3,000 tu 3,000 lah, mai lah dia kata. Mai. Dakwah sekarang ni ada tuan-tuan, dia dapat duit, dapat anugerah tokoh ni hak karang kita ni Syekh Idris Al-Marbawi ni, tokoh apa dia dapat? Cuma tokoh Ma'al Hijrah. Banyak mana royalty yang mereka tinggal? Imam Tirmizi yang buat kitab Sunan At-Tirmizi, banyak mana royalty yang mereka dapat? Imam Muslim, Imam Bukhari, Syekh Daud Fatani, banyak mana royalty yang mereka dapat? Ini kata ulama dulu, buat kerja ikhlas kerana Allah. Mai kita hari ni nak pergi jengkel muka mereka, tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Bukan taraf kita nak pergi jengkel muka ulama lagu ni. Sebab tu Abu Hurairah meriwayatkan hadis Nabi yang lain. Dia kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu ahlul jannatil jannata jaradan maradan baydan ji'adan mukahallina abna'a 33 wa hum ala khuluqi Adam 60 zira'an fi 'ardi 7 azra'. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ahli syurga itu akan syurga, tiada berbulu roma di tubuhnya, lagi tiada berjanggut, putih hening tubuhnya, badan ni putih. Hak hitam legam ni dunia yang maklum, tahan zat lah, tahan hitam tak apa lah. Dak maklum tak apa, Pak Long hang duk panggil metalik tak apa lah. Berapa tahun nak hidup dengan dia, sabar salah. Metalik pun mana. Jangan dia, orang yang kulit dia tak apa nak cerah, jangan duk rasa hina. Hitam pun maklum, hitam dua-dua sekilo 50. Hak putih ni putih ubi kayu sekilo apa? Maklum hitam dua-dua sabar tak? Orang yang masuk syurga putih. Putih Nabi kata. Cukup merendah diri rupanya, iaitu ikan rambutnya, lagi bercelak dua matanya, semacam anak lelaki berumur 33 tahun. Orang lelaki macam umur 33 tahun, perkasa gagah lagi mereka. Dan mereka itu atas semacam besar kejadian Nabi Allah Adam, iaitu 70 hasta tingginya dan lebar tubuhnya 70 hasta. Besar macam Nabi Allah Adam alaihissalam, 70 hasta tinggi dan lebar 70 hasta. Besar tu lah. Ustaz, hasta ni hasta apa? Pak Arab kan negro? Tak tahu lah. Hasta ni hasta siapa? Hasta orang bakar arang ke orang negro Ustaz? Wallahu a'lam. Besar ahli syurga itu nanti. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Ahmad dan Ibnu Abi Dunya. Kita baca hadis yang terakhir tuan-tuan. Dan riwayatkan dalam Al-Musnad Ibnu Hanbal begini. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thiyabil jannah takhluqu khalqan am tansiju nasjan, fadhahika ba'dul qawm, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata'jabuna min jahilin sa'ala 'aliman
Fasakata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'atan thumma qala aina as-sa'ilu an thiyabil jannah qala ha huwa dha ya Rasulullah qala bal tashuqqu anha thamarul jannah thalatha mirara atau kama qala, bahawasanya seorang lelaki pernah bertanya ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada pakaian syurga itu adakah dijadikan semacam satu kejadian ataupun ditenun akan dia semacam satu tenunan? Maka tertawa setengah daripada orang di dalam perkumpulan sama-sama Nabi itu mendengarkan pertanyaan lelaki itu. Bila dia ditanya macam tu, dia kata sama tak dengan baju-baju biasa, orang gelak ke dia. Maka ditegur oleh Nabi SAW, tertawa mereka itu dan bersabda ia. Nabi kata, yang hampa tergelak ni pasal apa? Ni adab. Adab yang kita baca hadis ni, bila orang tanya walaupun nampak soalan tu bodoh, jangan duk gelak. Tu adab. Islam satu agama yang menintik beratkan bab peradaban. Islam, apa yang kita nak buat mesti beradab. Orang yang tak ada adab, orang yang kurang adab, bahasa Kedah kita kasar, dia kata kurang ajar. Itu bukan ajaran Islam. Islam satu agama yang menitik beratkan peradaban sesama kita. Nabi kata yang hampa tergeduk gelak pasal apa? Lalu Nabi SAW bersabda, adakah hairan sekalian kamu akan orang yang tidak tahu sesuatu dan bertanya ia akan orang yang tahu? Nabi kata dia tak tahu. Dia tanya aku. Dia hampa gelak pasal apa? Salah ke? Dia tak tahu. Dia nak tanya orang yang tahu sebab dia tak tahu. Bila kita jawab, dia tahu. Dia hampa gelak pasal apa? Hak gelak tu bukan dia tahu tengah mana. Dah orang gelak, dia tumbang gelak pergi. Dia bagus juga soalan tu. Sebab tu tuan-tuan, kita kadang-kadang, kita ni orang Melayu. Orang Melayu ni dia hanya gelak ke orang. Dia cakap tak kena gelak. Tuan-tuan pergi cuba duduk negara Arab, tuan-tuan pergi cuba duduk negara orang putih. Kita cakap lintang pukang. Saya nak cerita, bila mana saya mengaji dengan satu tok syekh lah Arab, 4 orang saya bisa duduk dengan mereka. Dulu tak erti cakap. Cakap Ana, aku tu bunyi Kedah. Ana raja'tu minas suqana. Tapi depa ni cuba nak faham apa yang kita tanya. Bila kita cakap tak kena, baru dia tegur, bukan lagu tu, lagu ni. Tak terasa. Cuba cakap dengan kita. Bodoh. Bodoh. Hang cuba cakap, aku pun bodoh ke? Gelak ke dia? Orang bukan Melayu, dia cuba faham. Orang putih ke, orang Arab ke, dia cuba faham. Dia cuba faham apa yang kita cakap. Kemudian diam Nabi SAW sebentar. Bila Nabi duduk dengar dia gelak, Nabi pun diam. Nabi kata-kata tu, Nabi diam. Diam Nabi ni ada banyak maksud. Antara maksud Nabi diam, kata ulama, bila kita tengok balik dalam kitab-kitab, kemungkinan besar Nabi ada terasa sedikit perbuatan para sahabat lain, Nabi terasa kecewa dan Nabi rasa kecil hati sikit pasal duduk gelak tu. Kemudian diam Nabi SAW, kemudian bersabda ia, di mana orang yang bertanya pakaian syurga tadi? Bila Nabi diam, Nabi tanya pula, ni siapa yang tanya atas soalan tadi ni? Siapa yang tanya atas? Kemudian dijawab, ini dia ya Rasulullah. Ada orang kata, ni dia yang tanya tadi ya Rasulullah. Sabda Nabi, pakaian syurga itu tidak dibuat dan tidak dijadikan semacam satu kejadian yang tidak ditenun akan dia, semacam satu tenunan. Bahkan pergi seorang itu kepada pohon tuba. Yang kita baca dulu awal tu, besar mana pohon tuba Nabi cerita itu, saya dah cerita dah kepada tuan-tuan. Besar pohon tuba tu besar mana? Dia bukan macam pulau Tuba. Besar pohon tuba tu saya cerita dah. Bila naik kuda berapa lama baru sampai. Dan pohon itu ada buahnya
semacam buah delima. Bila seorang pergi kepadanya lalu terbuka kelopaknya dan keluar daripadanya pakaian yang dikehendaki oleh hati. Bila dia pipi dia tu, hati dia terdetik nak pakai baju macam ni, terbuka keluar baju. Ustaz macam cerita Scooby-Doo Ustaz, tak boleh hadis. Memang logik akal kita fikir benda agama ni ada boleh fikir, ada tak boleh fikir. Bila satu benda yang akal kita tak sampai tahap pemikiran yang boleh kita capai fikir tu, kalau gagah juga kita fikir, something wrong, waya akan putih. Benda yang kita tak boleh fikir, jangan duk fikir. Benda-benda ghaibiah, jangan duk fikir. Nabi kata lagu tu, faham? Lalu terbuka kelopaknya dan keluar daripadanya pakaian yang dikehendaki oleh hati. Maka itulah saud Nabi kepada orang bertanya itu, bahkan terbuka hai lelaki kelopak buah kayu dalam syurga itu, maka diambilnya apa pakaian daripadanya. 3 kali dikatakan Nabi begitu, yakni diulang 3 kali. Nabi ulang 3 kali. Satu benda yang nak ajak untuk orang, tuan-tuan, kalau orang tak apa faham, ulama kata cuba ulang dia 3 kali, insya-Allah orang akan faham. Sebab tu pengajaran ni diulang. Kita mengajak orang yang tak apa faham, diulang 3 kali, orang akan faham. Apa dia yang kita nak faham hari ini daripada hadis yang kita baca? Baju ahli syurga bukan macam orang dunia. Satu. Yang kedua, Nabi cerita macam mana cara nak dapat pakaian baru dalam syurga. Berapa pengajaran kita dapat? Yang pertama, baju dalam syurga tak sama dengan baju kita dalam dunia. Yang kedua, baju syurga tidak akan pernah luntur. Yang ketiga, macam mana cara nak dapat baju dalam syurga? Pi dekat pokok, niat dia akan terbuka, keluar baju. Nabi cerita. Itulah tuan-tuan yang kita dapat kongsi pada malam ni. Banyak benda yang saya sebut. Saya sebut banyak benda tadi. Macam mana nak jadikan amalan itu amalan yang soleh. Jangan kita berputus harapan daripada bertaubat kepada Allah. Dan bagaimana banyak benda saya sebut malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita mengaji pada malam ini sedikit sebanyak memberi manfaat dalam kehidupan kita, untuk sama-sama kita mengembara dalam perjalanan yang amat jauh dan penuh dengan rintangan ini. Sebagaimana perjalanan itu disebut oleh para alim ulama, perjalanan nak menuju kepada Allah. Kita kena ingat Nabi SAW Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ni tentang perjalanan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Sama dah, itulah simbolik kepada perjalanan kita nak menuju kepada Allah. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi berjalan menuju kepada Allah. Sama dah dengan kita orang yang beriman dan bertakwa, berjalan nak menuju kepada Allah. Dalam perjalanan Nabi itu macam-macam Nabi diganggu, macam-macam halangan, macam-macam rintangan, macam-macam gambaran yang Nabi nampak untuk dia sampai kepada Allah. Itulah yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawa dalam perjalanan kamu nak bertemu dengan aku, banyak halangan, banyak rintangan yang kamu terpaksa harungi. Hidup ni kalau tak ada ujian, bukan nama hidup. Tidak ada kemanisan tanpa ada ujian. Ujian kita ni macam-macam. Saya sebagai pendakwah diuji macam-macam. Pernah sampai tahap hampir-hampir disantau. Pernah sampai tahap kereta kita dibocorkan tayar, sampai tahap macam-macam lah tuan-tuan. Hantu ni jangan duk cerita. Hantu ni jangan cerita tuan-tuan. Cuma dia tak tumpang kita lagi lah. Pasal hantu ni dia tak suka kat anak terona ni pun kata. Sebab tu yang tak kahwin sampai gelar. Macam-macam bagaimana halangan dalam ujian, kemanisan kita akan jumpa. Sebab tu saya sebut dekat pendakwah. Mungkin mereka tua pada saya, tapi mereka baru nak mulakan dalam bidang dakwah. Saya muda pada mereka, tapi saya telah tercebur diri dalam bidang dakwah ni agak terlalu lama. Saya sebut, bila jadi pendakwah, relax banyak. Biasalah. Pernah orang main serang kita depan-depan tu, biasa. Bila kita cakap tak setuju, dia main marah kita pang depan. Macam kita ni tak ada hati. Biasa. Ustaz ni pun manusia biasa tuan-tuan. Ustaz ni manusia biasa. Bila saya dapat SMS daripada seorang teman, dia kata dia sedih dah, dia kata dia galak lah. Pasal apa saya kata?
Dia kata depa ni tak faham kita. Dia kata ana baru nak berceramah. Dia kata bila ceramah ni biasa. Ada orang main dia kata ustaz lagu ni tak kena, ustaz baca ayat ni duk pom. Dia kata rasa sakit hati. Saya kata tu dah sabar. Ustaz ni pun ada hati. Ustaz ni pun orang biasa. Salah dan silap benda yang biasa buat. Tapi terima dia sebaiknya. Itulah ujian kita dalam hidup. Tuan-tuan pun ujian cara tuan-tuan. Sebagai mak bapak nak didik anak sampai tahap besar, macam-macam ujian. Anak mohong pak risaulah. Pak ni duk kena mohong anak risau. Kadang-kadang nak tergelak dia jual pak dia 2 kupang 5 duit. Biasalah ada bapak pula didik anak dia kadang-kadang tak cerdik. Baru ni saya jumpa seorang pak. Anak saya ustaz jangan duk cerita isap rokok saya bagi. Oi. Si abang dah hang kalau nak isap rokok, hang nak isap rokok John hang jangan. Hak RM2.5 tu nak jahanam dalam hang. Kalau hang nak isap, hang isap rokok Danghin. So kata depan PA saya buat dah. Si abang dia, si abang terang. Tak ada duit hang beli minta kat aku nak bagi ke duit isap rokok. Oh. Tak ada duit nak beli kotak hang beli batang. Tak ada duit main minta kat aku. Hang jangan isap rokok daun, hang jangan isap rokok John. Hang nak isap rokok Danghin. Tu anak saya ustaz. Oh dia kemah something wrong pak ni. Saya dia kata kat PA saya, cuma anak ni ustaz. Kalau tak ustaz saya nak tambah. Tu anak Pak Long. Kalau saya ada anak, hang nak isap rokok jangan. Hang nak isap dadah terus. Tu sebab saya ustaz tu jawab tengah. Macam-macam tentang ujian kita. Bila kita hidup ditempuhi dengan ujian, kemanisan di perhujung perjalanan kita mesti ada. Tuan-tuan percayalah, setiap benda yang Allah Ta'ala buat di atas dunia ni, dia ada hikmahnya. Ada hikmah. Tuan-tuan diuji macam mana? Sabar, tuan-tuan, sabar. Itulah sedikit yang saya boleh berkongsi bila mana kita buka-buka dengan kitab. Macam-macam tuan-tuan. Kita minta derma, orang kata ustaz kami tengok muka ustaz ni macam muka duit lah. Ada orang kata sabar ya, pasal benda yang kita nak buat kerja Islam, apa yang kita nak buat niat kerana Allah Ta'ala. Kalau nak bandingkan dengan ujian yang kita dapat sewaktu kita hidup di dunia, nak bandingkan dengan salafus salih, para tabi'in, para rasul dan para anbiya dulu tuan-tuan, besar taik kuku depa pun tak ada ujian yang Allah Ta'ala timpa kepada kita. Mudah-mudahan saya minta kepada tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan semua ada ujian macam-macam call duk masuk. Sabar. Sebagai seorang isteri, sabar dengan karenah suami. Anggap suami itu sebagai sumber pahala. Apa dia buat, sabar. Tak boleh sabar. Tak boleh sabar, cerita lain. Apa yang dia buat karenah tu sabar. Anggap suami sebagai sumber pahala. Suami layani karenah isteri, sabar. Anggapkan isteri sumber pahala. Mak bapak nak melayani perangai anak-anak, sabar. Anggapkan anak itulah sumber pahala kepada kita. Anak-anak dah yang besar dah kita ni, nak layan karenah ibu dan ayah yang kita tua ni macam-macam lah. Tambah nyanyuk ni macam-macam. Saya menitiskan air mata pernah orang kata mak dia ni macam Quran buruk. Mak nyanyuk, dia kata macam Quran buruk. Saya kata tak. Anggaplah mak ini sebagai sumber pahala kita. Sementara mak dan ayah kita masih hidup, berbaktilah kepada mereka. Bila tak ada dah mak dan ayah kita, siapa yang nak jadi pengganti? Baik-baik mak tiri tak sama mak sendiri. Baik-baik pak tiri tak sama pak sendiri. Itulah tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara menyentuh mana-mana hati ibu dan bapa. Saya mohon jutaan kemaaf.